Rancangan santapan jiwa My Quran Time ini dibawakan oleh MFDM Group of Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time baca faham amal pada hari ini untuk terus kita mendalami kepada surah An-Nahl, surah yang ke-16. Surah yang menceritakan kepada kita betapa perlunya kita bersyukur kepada nikmat-nikmat yang Allah berikan, dan lebih daripada itu ialah kita tahu bahawa lebah An-Nahl itu mendapat wahyu ilham untuk memberi manfaat kepada dunia. Maka kita juga sama-sama perlu berteraskan kepada wahyu agar kehidupan kita ini benar-benar memberi manfaat kepada dunia, bukan menjadi sumber perosak yang mengkucak-kacirkan sebuah negara, sebuah negeri ataupun sesebuah kawasan. Pada hari ini kita insya-Allah akan meneruskan halaman 279. Hari ini kita bersama Al-Fadhil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar? Alhamdulillah ya. Kita bersyukur kita hari ini dapat bertemu bersama tuan-tuan yang berada di rumah ya, yang kita jemput untuk sama-sama share di Facebook ataupun tagkan rakan-rakan, ajak kawan-kawan lain ya. Mungkin dia terlupa hari ini. Masih lagi seperti biasa kita dalam My Quran Time untuk terus kita membaca, memahami, dan kita berazam kita ingin mengamalkan perkara ini di setiap rumah. Kerana apabila setiap rumah telah pun dikuatkan dengan Al-Quran, maka itu adalah formula perubahan, transformasi berlaku ke arah kebaikan negeri dan negara ini. Kalau kita mengharapkan formula-formula lain, ianya akhirnya lingkup di tengah jalan. Tetapi inilah sumber yang telah terbukti sepanjang sejarah kehidupan manusia pada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita saksikan apakah ringkasan bagi halaman 279. Kita lihat di atas skrin, iaitu bermula daripada ayat 103. Kita akan melihat tentang Al-Quran itu sendiri ya, dalam bahasa Arab sebagai sumber kebenaran dan ianya perlu diimankan sebenar-benarnya, ayat 103 hingga ayat 105. Kemudian pada ayat 106 kita akan melihat kepada orang-orang yang keluar dari Islam, istilahnya murtad, dan orang-orang muhajirin di Mekah itu setelah mereka mengalami ujian dan fitnah, apakah status keadaan mereka itu sendiri. Ini yang kita akan baca sehingga ayat 110. Jadi kita mulakan dahulu dengan bacaan ayat 103 hingga ayat 106 dengan doa ringkas kita. Kita mulakan subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim rabbi zidni ilma. Kita bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama lagi dalam My Quran Time baca faham amal. Penonton-penonton di rumah dan juga penonton-penonton di Facebook boleh teruskan share dengan rakan-rakan di luar sana untuk sama-sama kita
berlindung, untuk sama-sama kita bersatu di bawah payung Al-Quranul Karim kalamullah. Baik, sama-sama hari ini kita nak memulakan muka surat yang ke-279 ayat 103 hingga 106 terlebih dahulu yang akan saya baca sebentar tadi, sebagaimana sinopsis tadi tentang bahasa Arab sebagai satu bahasa penting untuk kita mendalami bahasa, kerana dengan bahasa itu kita memahami sesuatu perkara, bahkan bahasa Al-Quran, bahasa Al-Quran itu bahasa Arab yang perlulah kita belajar mendalami, kerana kita nak belajar apakah mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik, sama-sama kita bacakan terlebih dahulu dengan tarannum Kurdi, insya-Allah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي لسان عربي مبين إن الذين لا يؤمنون بآيات الله لا يهديهم الله ولهم عذاب أليم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون بآيات الله وأولئك هم الكاذبون من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 103 hingga ayat 106 untuk sama-sama kita memulakan pelajaran kita pada hari ini, muka surat 279. Sambungan daripada apa yang telah kita bincangkan semalam tentang malaikat Jibril ya, pada ayat 102, qul nazzalahu ruhul qudus, iaitu al-Quran itu diturunkan oleh Ruhul Qudus, itu merujuk pada malaikat Jibril, bir rabbik bil haqq, iaitu daripada Tuhan dengan tujuan, dengan kebenaran untuk meneguhkan kepada orang yang beriman. Orang beriman menjadi petunjuk dan juga menjadi khabar gembira kepada semua orang-orang yang menyerah diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka pada hari ini kita melihat kepada ayat 103 di mana orang-orang musyrik di Mekah itu menuduh Nabi bahawa ini adalah sesuatu yang dinyatakan di sini, dan sesungguhnya kami mengetahui bahawa mereka berkata sesungguhnya Al-Quran itu hanya diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, iaitu pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu tuduhan daripada mereka. Mereka menyatakan bahawa Al-Quran ini bukan wahyu daripada Allah, bukan diturunkan melalui malaikat Jibril, tetapi ini adalah apa yang Nabi cakap ini ya, sebenarnya adalah
sesuatu yang diajarkan oleh manusia biasa. Ini tuduhan mereka. Dan Allah menemplak kepada mereka, membalas balik ya, sebagaimana mereka kata bahawa lisanul ladzi yulhiduna ilaihi a'jami ya. Dia menuduh Ustaz ya, bahawa sebenarnya al-Quran ini sebagai satu yang diajarkan oleh manusia lain dan juga yang sumbernya itu daripada a'jami, bukannya daripada orang Arab tetapi daripada sumber luar. Ada yang kata kerana ada orang hamba yang berada di Mekah itu yang daripada Nasrani, ada daripada Najran, macam-macam versi yang dicakapkan, maka Nabi belajar, lepas tu Nabi ubah jadi Quran. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat apakah yang ada pada percakapan mereka, sebagaimana kalau kita lihat dalam al-Quran, kadang-kadang ada yang kata Nabi bawa sihir, Nabi ini majnun contohnya. Sebenarnya bila cakap tentang sihir, ketika mereka mengutuk Nabi sebagai membawa sihir, dalam masa yang sama mereka mengiktiraf bahawa sebenarnya al-Quran ini mempunyai kesan luar biasa. Itu point dia. Ya, sihir ini adalah sesuatu yang membawa luar biasa. Cuma sihir ini tidak diizinkan, haram untuk kita sebarkan dan belajar, tetapi kesannya itu diakui oleh orang-orang di Mekah itu sendiri. Maka dalam ayat ini, dalam ayat 103 bila dinyatakan bahawa yu'allimuhu bashar, diajarkan, maksudnya ilmu yang ada pada al-Quran ini memang mereka iktiraf bahawa amat berkesan. Malah lebih daripada itu, mereka dapati bahawa ada sumber luar. Sumber luar Ustaz ni, kalau kita baca orang-orang Arab di Mekah itu, dia tak biasa dengan bercakap tentang alam ghaib, tentang cakrawala, tentang laut. Mereka tak biasa. Jadi bila tengok dalam al-Quran ini ada cerita pasal laut, cerita pasal alam angkasa raya dan sebagainya, maka mereka mengatakan bahawa ini Nabi ini dapat daripada sumber luar. Belajarlah mana-mana tu, kemudian dia masuk. Dan memang pun kalau kita lihat dalam al-Quran ini ada sumber luar, tetapi sumber luar itu bukanlah daripada bashar, daripada manusia biasa. Wa hadza lisanun arabiyyun mubin, ya, dan ia bukan juga dikaitkan dengan bahasa yang diambil daripada orang luar, tetapi sebenarnya ia adalah daripada bahasa Arab yang jelas nyata. Malah bahasa Arab al-Quran ini menjadi standard, ya, menjadi standard kepada bahasa Arab yang digunakan selepas zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai zaman sekarang Ustaz ya. Orang belajar nahwu, saraf, mereka menggunakan al-Quran sebagai standard bahasa Arab yang sebenar-benarnya, ya. Bukannya bahasa Arab Quran kena ikut nahwu saraf Sibawih dan sebagainya. Kalau kita tanya pada pakar-pakar bahasa Arab, mereka melihat al-Quran ini sebagai satu kayu ukur standard. Kerana apa? Ia adalah amat tinggi di dalam bahasa Arab itu ataupun dalam standard bahasa itu sendiri. Jadi ini pelajaran untuk kita sebenarnya. Ya, pelajarannya satu apa? Bila kita belajar al-Quran ini, kita akan dapat satu ilmu yang amat istimewa. Satu. Yang keduanya, kita akan dapat daripada sumber yang tidak terbayangkan. Sudah tentunya kerana ia datang daripada Allah. Dan yang ketiganya, nak menghadapi ataupun nak merasai perkara ini, sudah tentunya tuan-tuan, kita perlu belajar bahasa Arab. Dalam My Quran Time ini kita ada satu hari satu perkataan, tetapi lebih daripada itu, kalau tuan-tuan ada kelas belajar bahasa Arab, daftar, ya, ustaz-ustaz yang boleh mengajar bahasa Arab, buat kelas untuk mengajar. Mungkin kalau nak cakap bahasa Arab komunikasi, kita tak pergi ke Mekah Madinah Ustaz. Betul. Kan kita pun jarang cakap bahasa Arab sesama kita kan. Kalau orang biasa cakap bahasa Melayu ataupun kadang-kadang termasuk sikit I and you. Itu saja kan bahasa Inggeris. Tetapi bahasa Arab jarang orang gunakan. Tetapi kalau boleh dibanyakkan kelas bahasa Arab al-Quran, ya, agar boleh menghargai. Contohnya walaqad na'lamu. Na'lamu, mengapa tidak a'lamu? Di situ bezanya itu, kalau kita dapat hargai, oh sebenarnya Allah mengajar itu melalui apa? Ya, mengajar ataupun mengetahui itu melalui ada beberapa kerajaan Allah yang mengetahui apa yang dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka disambung pada ayat yang ke-104, innallazina la yu'minuna biayatillah, sesungguhnya orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat kami tidak akan, mereka itu tidak akan diberi hidayah, bagi mereka adalah azab yang pedih. Ini adalah satu penekanan tentang apakah sikap, ya, psikologi tentang manusia yang tidak mahu beriman kepada ayat-ayat kami, ya, kepada al-Quran ini sendiri. Kesannya apa? Seseorang itu tidak diberi hidayah.
tidak akan dipimpin, tidak akan diberi petunjuk dalam kehidupan. Jadi beriman kepada ayat Allah ini kita baca setiap hari ini Ustaz ya. Sebenarnya tanda kita beriman. Pasal iman kan boleh melalui perkataan, hati dan juga perbuatan. Jadi kalau kita tak baca setiap hari, kesannya ialah iman kita itu akan rendah. Ya, macamlah contohnya kalau katakan kita ni ada bisnes Ustaz kan. Bisnes. Kalau kita percaya bisnes kita boleh untung, setiap hari kita tengok dan kita rancang untuk pastikan dia untung. Tapi kalau setahun sekali ataupun 2 kali setahun sahaja kita tengok bisnes kita, dia untung tak untung tu pun kita tak tahu. Ya, kerana kita pun tak kisah dan kita pun tak tahu apa yang perlu kita laksanakan dengan bisnes kita. Itu contoh. Tapi kalau dengan Al-Quran ni lebih lagi. Maksudnya kalau kita tak tengok setiap hari, akhirnya orang itu akan jadi tamak kan, orang itu jadi amat-amat gila kuasa tapi dia tak perasan dia gila kuasa. Kan? Dia rasa bahawa saya sedang berjuang untuk orang ramai. Padahal sebenarnya orang tengok kau ni bukan berjuang untuk kami. Kalau berjuang untuk kami, sekarang ni kami tengah susah, tolong kami. Bukannya tolong membesarkan pangkat dan kuasa. Kerana apa? Kerana dia ada kaitan dengan setiap hari kena tengok Al-Quran bi ayatillah. Kesannya kalau seseorang itu tidak tengok ayat Allah, tidak mendapat hidayah, azab yang sengsara, malah kadang-kadang ayat 105 kita baca sekali lagi untuk kita melihat apakah perangai orang-orang musyrik di Mekah itu, kesan bila mereka itu tidak beriman kepada ayat Allah. Silakan Ustaz. Baik, kita pasak lagi sekali ayat 105, kesan orang-orang yang tidak beriman dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk kita bacakan pada ayat yang 105. Insya-Allah saya baca dengan mujawwad Hijaz kali ini. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Innama Sesungguhnya yang mengadakan pembohongan hanyalah orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah pembohong. Istilahnya wa ulaika humul kadzibun. Berkali-kali dalam muka surat ini Ustaz ya bercerita tentang kadzib, ya, mendustakan. Bila cakap tentang mendustakan ini, kita kena faham surah An-Nahl ini membawakan nikmat demi nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sedar Allah itu sumber nikmat, Allah yang sama memberikan wahyu, maka kita kena menghargai wahyu, jangan didustakan. Cara untuk kita tidak mendustakan wahyu itu adalah dengan kita beriman pada ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita setiap ayat itu bila kita beriman, kita cuba untuk melaksanakannya, beramal. Itu sebabnya My Quran Time kita nak baca, kita nak faham, kita nak beramal dengannya. Kalau kita tak baca, kalau kita tidak memahaminya, kita mungkin mudah untuk mendustakan kepada kebenaran, ya. Jadi kesannya ialah kalau kita mendustakan, ia mungkin menyebabkan seseorang itu merasakan bahawa Quran ini tidak penting, ya. Dia rasakan bahawa dia kalau nak keluar daripada agama ini pun dia tidak kisah, ya. Dia rasakan bahawa murtad, keluar daripada Islam ini satu perkara yang biasa. Malah sebenarnya dia merasakan kalau saya Islam pun, saya tengok orang Islam bergaduh je, baik saya tak payah jadi Islam. Jadi kefahaman-kefahaman beginilah yang sebenarnya bagi kita yang umum, ya, yang tak keluar daripada Islam, kita kena menunjukkan bagaimana orang Islam beramal dengan Al-Quran, iaitu dengan kita menunjukkan akhlak yang mulia. Kerana mengapa ada orang yang murtad, ya, dia bukan tiba-tiba, dia datang kerana dia mula mendustakan kebenaran yang dia lihat dalam kehidupan. Dia tak baca Quran,
dan dia tak nampak bahawa Quran ini ada dalam kehidupan. Jadi peranan kita apa tuan-tuan sekalian? Ialah kita baca, kita cuba memahaminya dan cuba melaksanakannya. Kalaupun bukan orang lain, kita rasa orang sana tak kena, tapi kita mulakan dahulu, kerana ayat 106 menceritakan fenomena murtad, ya, man kafara billah, siapa yang kufur dengan Allah selepas dia mendapat iman, kecuali dipaksa, ya, kalau di Mekah itu ada yang dipaksa dengan didenda, dengan dibakar dan sebagainya, yang itu Allah tahu bahawa sebenarnya iman mereka masih kuat. Maka Allah kata apa? Walakin man syaraha bil kufri sadra, mereka itu lapang dengan kufur. Itu perkara penting Ustaz, ya. Perkataan syaraha itu, ada yang kata bahawa saya ini tak tenang dengan Islam, saya lebih tenang dengan Kristian ataupun menjadi ateis. Maka sebenarnya fenomena tenang dengan agama lain itu dia boleh wujud, terutama bagi orang yang murtad. Orang yang murtad ini pasal dia ada sikap untuk mendustakan kebenaran. Maka Allah kata bagi mereka yang dia tenang dengan kerosakan ataupun kebatilan, fa alaihim ghadab, dia mendapat kemurkaan daripada Allah dan mendapat azab yang besar. Apa sebab mengapa orang sanggup untuk keluar daripada agama ataupun dia tenang dengan ideologi yang songsang daripada mentauhidkan Allah, menghargai ayatillah? Itu yang kita akan lihat sebentar lagi selepas rehat. Tapi kita perhatikan dahulu perkataan pilihan kita pada hari ini, iaitu perkataannya lahada, merosakkan, ya, mencela. 6 kali disebut di dalam Al-Quran, dan inilah ayat yang kita baca pada ayat 103 sebentar tadi, iaitu apabila mereka menyatakan bahawa bahasa Arab ataupun Al-Quran itu adalah daripada sumber a'jami. Mereka cuba mencela Nabi, cuba merosakkan kredibiliti Al-Quran yang dibawa oleh Nabi. Tapi sebenarnya Allah menyatakan wahadha lisanun arabiyyum mubin, ini adalah bahasa Arab yang jelas nyata, ia datang daripada Allah, yang kalau kita beriman sebenar-benarnya maka kita akan menjadi orang yang berjaya. Tetapi siapa yang mendustakan, maka ia akan terkubur dengan kebenaran yang ada. Jadi insya-Allah kita akan sama-sama melihat kepada apakah, ya, pembongkaran rahsia orang yang boleh keluar daripada kebenaran. Kadang-kadang dia masih lagi Islam, tetapi dia rasa dia punya perangai dia tu, dia dah macam tak berapa sangat menunjukkan nilai daripada Al-Quran. Mengapa jadi begitu? Dia dah biasa normalize dengan perkara-perkara yang tidak betul. Itu kita akan lihat sebentar nanti. Kita berehat My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan semua, mari sama-sama kita mengambil suntikan vaksin yang difatwakan harus oleh Fatwa Kebangsaan demi keselamatan kita bersama, keluarga, masyarakat, bahkan negara. Dan kita juga, inisiatif kita ialah menjaga mutu SOP. Kan dengan patuh SOP kita akan dapat memutuskan rangkaian penyakit yang berbahaya COVID-19. Akhirnya kita beroleh keselamatan, kebahagiaan, keamanan, insya-Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla. Alhamdulillah, terima kasih kepada semua penonton-penonton, sahabat-sahabat yang terus setia dalam My Quran Time, baca faham amal. Alhamdulillah, moga-moga separuh muka surat yang ke-279 ini sama-sama kita mengambil manfaat. Moga-moga iman sentiasa menyelubungi diri kita dan kita sentiasa menjaga memeliharanya. Mudah-mudahan sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala, bertuahnya, beruntungnya, syukurnya kita menjadi orang-orang yang beriman, dan juga Allah Taala campakkan Al-Quran itu dalam hati-hati kita semua untuk sama-sama kita tadabbur. Ini adalah salah satu cara untuk kita menguatkan keimanan kita, dan makin lama kita membenci dengan kekufuran yang berlaku itu, mudah-mudahan iman sentiasa kuat dalam diri kita. Baik, alhamdulillah, kita nak belajar sedikit ilmu tajwid pada hari ini.
berkenaan dengan mad lazim kalimi mukhaffaf. Al-maddu al-lazim kalimi al-mukhaffaf yang telah dibicarakan semalam. Pada hari ini kita ulang sekali lagi supaya kita lebih faham, kerana ia tak banyak dalam Quran. Mad lazim kalimi mukhaffaf ini hanya ada dua tempat saja dalam surah yang sama. Okey, mad lazim kalimi. Bila sebut mad lazim kalimi kita dah boleh faham dah. Okey, ada huruf mad lazim itu luzum miqdar ataupun panjangnya 6 harakat. Kalimi itu berkenaan dengan kalimah lah, kalimah Al-Quran yang kalimi. Dan juga mukhaffaf. Bezanya mukhaffaf, sebelum ni kita belajar muthaqqal, ada sabdu. Huruf mati tersebut dimasukkan ke dalam huruf selepasnya, maka jadilah dia yang bersabdu. Pada kali ini mukhaffaf lawan bersabdu, dia tidak bersabdulah, maksudnya dia mati saja, tapi tidak dimasukkan ke dalam huruf selepasnya. Mad lazim kalimi mukhaffaf iaitu huruf mad, ada alif sama ada waw ataupun ya, bertemu dengan sukun asli. Ni kita sebut mad yang disebabkan sukun. Sebelum ni kita dah belajar ma'arif di sukun, disebabkan sukun juga tapi sukun tidak asli. Mati tidak asli, mati dengan sebab nak wakafkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nak berhenti alamin itulah barulah kita nun tu kita mati di hujung. Tetapi nun tu bukan mati asli, dia mati yang mendatang sebab nak wakaf. Adapun kalau kita sambung alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, adapun mak lazim disebabkan mati juga, tapi mati yang asli mati, sama ada wakaf ataupun wasal sambung. Okey, namanya huruf sukun yang mati tersebut tidak diidghamkan ke dalam huruf selepasnya. Kita lihat slide seterusnya. Contohnya ada 2 tempat saja dalam Quran, ayat ni saja pun dalam surah yang sama, surah Yunus ayat 51 dan juga 91. Al-ana wa qad, al-ana wa qad. Mana huruf mad? Alif tu. Alif selepas hamzah itu huruf mad. Okey, bertemu dengan sukun ataupun mati, huruf mati yang asli. Mana huruf mati yang asli? Lam tu. Lam tersebut. Selepas pada huruf ma ada lam, itu lam tu mati. Dan mana lam yang mati itu tidak diidghamkan ke dalam selepasnya, maka kita baca dengan 6 harakat. Al-ana wa qad. Juga pada ayat 91 surah Yunus, al-ana wa qad asaita qablu. 2 tempat saja mad lazim al-kalimi mukhaffaf. Ada 2 tempat. Itu pun perkataan yang sama. Al-ana 2 kali dalam surah Yunus. Ada pun yang banyak yang ada sampai 100 kalimah mak lazim kalimi muthaqqal. Itu yang muthaqqal tu yang banyak sekali dalam Quran, yang kita beberapa hari ni kita contohkan mak lazim kalimi muthaqqal saja. Sehari 2 ni barulah kita masuk mak lazim kalimi mukhaffaf. Mukhaffaf hanya ada 2 tempat saja dalam Quran pada surah Yunus. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi, ia berkongsi sebentar tadi mad lazim kalimi mukhaffaf yang ringan Ustaz, yang ringan ya. Jadi ada yang ringan, ada yang berat. Berat ya, tu merujuk kepada sabdu, ringan tak ada sabdu ya. Jadi alhamdulillah kita sudah pun belajar, dan insya-Allah moga-moga kita terus ya dapat bersama dengan ayatillah, kerana bercakap tentang bersama dengan ayatillah ni Ustaz ya, ayat-ayat Allah ini, kalau kita banyak kali tak praktis, dia pun akhirnya hilang juga. Betul, kan betul. Dia lidah tu jadi tergeliat-geliat ketika nak membaca kan ya, dan betul. Itu adalah bahagian baca, apatah lagi bahagian faham, dan apatah lagi bahagian amal. Itu yang kita belajar sebentar tadi. Kalau baca pun tak biasa, kita pun tak cuba memahami, akhirnya dalam hati itu mudah untuk menjadi syaraha bil kufri sadra, iaitu dia rasa lapang dengan kekufuran Ustaz. Ya, hatinya lapang. Kalau baca Quran dia rasa macam sempit. Dia rasa macam susah sangatlah ya, nak baca Quran ni tak payahlah. Baik saya baca buku novel, lagi senang saya baca faham daripada saya baca tak faham. Itu adalah antara komentar-komentar yang boleh berlaku apabila dasar keimanan itu tidak diutamakan. Mula-mula dia cakap begitu aja. Baca Quran kalau tak faham nak buat apa? Baik tak payah baca. Logik-logik yang sebenarnya macam logik, tetapi sebenarnya itu akan menghancurkan bagi sensitiviti kita bersama dengan Al-Quran. Jadi
tuan-tuan yang belajar al-Quran, yang baca, teruskan ya, teruskan istiqamah ya, walaupun payah, teruskan kerana itu adalah tanda keimanan kita kepada ayatillah. Maka kita nak menyambung kepada ayat 107 hingga ayat 110, bagaimana syaraha bil kufri sadra ini sebagai satu fenomena yang perlu sangat kita jaga. Macam orang pagi masuk ke dalam bilik Ustaz ya, bilik sesuatu tu, kadang-kadang orang yang dalam bilik tu dia rasa tak ada apa bau, tapi orang luar bila masuk, saya rasa macam ada bau, tak berapa kena lah. Tak kena. Pasal orang itu tak biasa dengan bau tersebut. Orang yang dah biasa, dia normalize, dia jadi syaraha, dia jadi lapang dengan bau tersebut. Jadi kita tidak mahu kita rasa macam alah kalau ambil kuasa, rebut kuasa tu, alah itu biasa. Bagi setengah orang yang sudah bercakap dan sudah bergelak ketawa dengan perkara tersebut, dia tak merasakan itu busuk. Tetapi bagi orang lain yang tengok, mengapa busuk sangat perangai tersebut? Sebabnya apa? Ayat 107 kita baca sehingga ayat 110. Silakan Ustaz. Baik, kita terus membaca separuh muka yang terakhir bagi muka surat 279. Sangat menarik ayat-ayatnya supaya dapat mengetuk pintu hati kita semua, menjauhi perkara-perkara tadi yang menyebabkan hati kita boleh terpesong. Inilah ayat-ayatnya, namun kita baca terlebih dahulu ayat 107 hingga 110. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة وأن الله لا يهدي القوم الكافرين أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم وأولئك هم الغافلون لا جرم أنهم في الآخرة هم الخاسرون ثم إن ربك للذين هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 107 hingga 110. Allah menyatakan pada ayat 107 yang demikian itu disebabkan kerana mereka lebih mencintai kehidupan di dunia daripada akhirat dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ini adalah satu peringatan kepada kita dalam ayat ini Ustaz ya. Memang Allah letakkan qaumal kafirin kepada orang-orang di Mekah itu, mereka kekal dalam kafir itu kerana diingatkan mereka tidak juga ya memilih kepada Islam. Ada juga yang sudah pun mendapat iman kemudian mereka keluar daripada gaya hidup Islam itu kerana apa? Kerana dia rasakan bahawa ada sesuatu yang lebih menarik. Zalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya. Mereka inginkan kehidupan di dunia. Mereka nak pangkat, mereka nak harta, mereka nak kuasa, mereka nak populariti. Segala-galanya itu mereka letak lebih tinggi daripada akhirat. Jadi inilah sebab yang menyebabkan seseorang itu syaraha bil kufri sadra. Dia rasa lapang dengan kekufuran, hatinya rasa tenang dengan perkara tersebut. Orang lain dah rasa busuk Ustaz ya. Orang lain dah rasa busuk, ngapalah dia buat begini, tetapi bagi dia okey apa? Kan? Ini adalah biasa. Kan? Kita sedang berjuang. Contohnya, dia cuba justify, dia cuba nak menyatakan rasional bahawa apa yang saya buat itu betul. Bahawa ini adalah sesuatu yang perlu dikejar.
tetapi sebenarnya kita tahu bahawa itu adalah perkara dunia. Di akhirat nanti kita tahu perkara itu tidak dipersoalkan. Ini pelajaran untuk kita, tuan-tuan. Kerana apa? Kerana kalau kita tidak ambil pelajaran perkara ini, Allah cakap wa annallaha la yahdil qaumal kafirin. Allah tidak memberi hidayah. Padahal Nabi sudah datang, Quran sudah datang, tetapi hidayah itu tidak juga sampai kerana orang-orang yang mengutamakan dunia ini, dia akan mendustakan. Dia akan cakap, memberi alasan, Ustaz ya. Tak ada, kita okey ni. Kita sedang buat baik, kita sedang berjuang untuk orang ramai. Kita sedang buat itu, buat ini, tetapi dia cuba mendustakan bahawa sebenarnya siapa yang lebih penting, amanah ke ataupun ini adalah sebagai satu perkara yang perlu dikejar-kejar. Ini yang diingatkan pada ayat 107. Ulaikal ladzina taba'allahu ala qulubihim. Allah menerangkan tentang ciri orang kafir ini yang kita doakan ketika kita berinteraksi dengan Quran ini. Kita belajar kualiti itu, kita harap ia tidak berlaku pada kita. Allah kata pada ayat 108, Allah mengunci. Taba'a ini maksudnya memeteri, zatnya dia tutup habis-habis kepada hati mereka dan juga pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Apakah sebab mereka sampai jadi begitu? Wa ulaika humul ghafilun. Mereka tidak gunakan hati untuk mereka berfikir kembali, sebenarnya saya ini kena tolong siapa. Contohnya, dia tidak mendengar kepada ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, lebih banyak mendengar perkataan manusia. Dan juga wa absarihim, tidak melihat kepada nikmat-nikmat ciptaan Allah untuk rasa kerdil, untuk rasa bahawa saya diutuskan ini untuk apa sebenarnya? Adakah kerana untuk mendapatkan ataupun membolot segala-galanya di dunia, ataupun sebenarnya saya ini ada peranan yang lebih untuk menunaikan amanah di atas muka bumi ini. Jadi Allah menyatakan wa ulaika humul ghafilun, mereka ini dah tak sensitif dah. Ya, macam tadi lah Ustaz ya. Masuk bilik, mereka ni dah tak sensitif dah, bau busuk ke tak busuk, jalan. Ya, dia rasakan bahawa okey. Kan? Apa pula awak cakap busuk? Saya rasa macam tak busuk pun. Kan? Jadi bila masyarakat yang membaca Al-Quran boleh bau busuk tersebut, ya, kalau tuan-tuan ada rasa bau busuk di dalam sesebuah kawasan, organisasi, maka kita kena berjaga-jaga, kena pastikan bersama Al-Quran. Kalau tidak, kita akan juga bersama, ya, masuk ke dalam tangki tersebut yang penuh dengan bau busuk, dan kita rasa bahawa ini adalah normal, tak ada masalah yang berlaku. La jarama annahum fil akhirah humul khasirun, dan di akhirat nanti orang-orang yang terus lalai ini akan menjadi orang yang rugi. Bagaimana pula orang yang terus respon kepada kebaikan? Kita baca ayat 110, ini ada kaitan dengan awal Muharram kita tentang hijrah. Orang yang berhijrah selepas dia diuji. Futinu itu maksudnya pada ayat 110 ini diancam dengan bunuh, ya. Mereka diancam untuk mereka ini dikelar, mereka sanggup berhijrah, sebagaimana yang kita saksikan, bukannya dekat, yang memakan masa berminggu-minggu jauh, ya, tetapi kerana ingin mempertahankan iman, mereka sanggup untuk berhijrah. Mungkin kita sekarang ini tak perlu pindah daripada Malaysia Ustaz ya, tetapi berhijrah kepada tempat mihrab ataupun tempat baca Quran kita. Kita ubah mindset kita daripada selama ini bau busuk yang kita tak perasan. Kita harapkan bahawa negara kita akan diwangikan kembali dengan haruman daripada Al-Quran, dengan bacaan, dengan kefahaman yang sahih, yang mutlak. Kita sama-sama baca ayat 110 sekali lagi untuk kita memberi semangat pada awal tahun Muharram ini. Silakan Ustaz. Baik, sama-sama kita membuktikan, menguatkan keimanan kita dengan berhijrah kepada ke arah kebaikan, betulkan mindset kita, kita sentiasa menyemak diri kita, muhasabah kembali diri kita dan banyakkan masa kita dengan Al-Quran. Ayat 110 disebut lagi pasal hijrah. Masya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Summa inna rabbaka lilladzina hajaru min ba'di ma futinu thumma jahadu wa sabaru
ثم جاهدوا وصبروا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. صدق الله. Kemudian Tuhanmu pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cubaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di sinilah apakah tindakan daripada orang yang membaca kepada ayat-ayat Allah, yang beriman pada ayat Allah. Mereka itu apa yang mereka buat? Berhijrah. Mereka sanggup berhijrah sempena pada tahun ataupun bulan Muharram ini. Kita ambil kesempatan tuan-tuan sekalian pada bulan Muharram ini untuk kita berhijrah, ya, tidak semestinya secara fizikal tetapi dari segi cara kita berfikir, ya, cara kita bertindak ataupun melihat kepada fenomena yang berlaku dalam hidup kita. Jangan kita lalaikan dengan bacaan di internet kita ataupun di Facebook kita perkara-perkara yang merosakkan hati kita. Tak nak, ya, kita tak nak bergaul dengan perkara-perkara tersebut. Yang pertama. Kemudian yang keduanya, mereka buat apa? Summa jahadu. Dah percaya kepada al-Quran ini ustaz, ya, bukannya duduk diam macam tu sahaja, tapi dia kena berjuang. Betul. Ya, kena berjuang. Jadi ketika berjuang inilah sahabat sanggup bersungguh-sungguh dengan harta, dengan masa yang ada. Maka kita juga sama, gunakan kepakaran kita untuk sebarkan kreativiti kita. Tuan-tuan pun boleh share di Facebook ini, kemudian boleh dikongsi, diwacanakan, dibincangkan, disampaikan dalam mesyuarat, ya. Itu adalah jihad. Wasabaru, kena bersabar. Kerana apa? Kerana bila bercakap tentang ayatillah ini, ada saja orang yang tidak setuju, ada orang yang cuba melawan. Itu perlukan kesabaran. Sesungguhnya inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim. Allah pasti akan beri tahu ataupun beri selepas semua perkara itu, Allah mengampunkan dan Allah menyayangi kembali negeri dan negara kita ini. Ini yang kita perlukan. Ini yang kita perlukan, kerana kalau kita tidak buat tiga perkara ini, yang pertama hijrah, jihad dan juga sabar ini, ayatillah yang kita baca saban hari dalam My Quran Time ini, dia akan duduk dalam diri kita sahaja. Tapi orang masih lagi berada pada perkara kekufuran, kepada pergaduhan, kepada kerosakan, dan itu sebenarnya bukan respon daripada mereka yang beriman kepada ayatillah. Jadi ini adalah surah An-Nahl, surah yang diturunkan di antara hujung-hujung, di tengah dan di hujung Makiyah itu, membawa semangat untuk berjuang kepada sahabat bila mereka sudah pun melihat kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Membawa pada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, resolusi kita bersungguh, ya, berjihad untuk beriman kepada al-Quran, untuk mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena bersungguh, dapatkan peluang, ambil masa paling kurang sejam yang tuan-tuan buat, teruskan. Yang pertama. Yang kedua, pertahankan keimanan dengan mendekati al-Quran sebenar-benarnya. Ya, pertahankan keimanan. Pasal iman kita ini dia boleh naik dan turun, dan kalau kita tidak pertahankan dengan praktikal membaca al-Quran, mendalaminya, belajar bahasa Arab, lambat laun keimanan itu akan jadi nipis dan ia mudah untuk tembus, ya, sehingga boleh merosakkan kehidupan kita. Yang ketiga, cintai akhirat agar hidayah al-Quran daripada Allah sampai ke hati kita, bukan jadi seperti orang yang dimurkai pada ayat 106, iaitu syaraha bil kufri sadra. Mereka senang dengan kekufuran kerana dunia sudah mengawal dan Quran tidak lagi memberi kesan kepada diri. Kita doa pada Allah Subhanahu taala, Allah izinkan kita sentiasa bersama al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami memohon kepadamu ya Allah, agar Kau jadikanlah kami orang-orang yang sentiasa menjadikan Al-Quran sebagai perlembagaan dalam hidup kami ya Allah. Berikanlah kekuatan kepada kami untuk kami sentiasa mentadaburi, memahami ayat-ayat Al-Quran, untuk kami amalkan dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah daripada syaitan yang sentiasa melalaikan hati ini ya Allah.
Ya Allah, kami berlindung kepadamu ya Allah, daripada dunia yang melalaikan kami yang sementara ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kekuatan kepada kami untuk sentiasa kami mencintai akhirat ya Allah, dan kami berjalan di atas dunia ini dengan wawasan akhirat untuk menuju ke syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami ya Allah, kurnialah kepada kami iman yang sempurna ya Allah, keyakinan yang teguh, keyakinan yang kuat ya Allah, bersandarkan Al-Quran dan sunnah Nabi-Mu ya Allah. Walhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita pada hari ini untuk sama-sama kita terus bersama dengan Al-Quran, dan teruskan tuan-tuan ya, dengan Quran ini kita berjuang, kita berhijrah dan juga kita bersabar. Inilah yang kita ingin gerakkan dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita ingin berjuang bersama ya, kerana kita yakin dengan ayat Allah inilah ianya akan membuat perubahan, tidak ada cara lain. Dan terima kasih diucapkan pada semua yang mengikuti pada hari ini, ulangan pada malam dan juga esok pagi, dan teruskan kita menjaga keselamatan kita sesama kita ya. Jangan harapkan pada orang lain menjaga keselamatan kita. Kita sesama kita dengan bantuan ikhtiar dengan tawakal kepada Allah SWT, kita perlu berusaha jaga vaksin dan jaga keselamatan yang ada sesama kita. SOP yang sudah pun diletakkan oleh kementerian kita ikuti, dan lebih daripada itu ialah kita berdoa pada Allah. Kita bertemu lagi My Quran Time, baca faham amal insya-Allah.